Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Okey. Ni yang sebenarnya lah, nak jujur lah, tapi jangan marah tau. Sebenarnya tujuan kita buat mic ni ada sebab. Tapi jangan marah tau. Sebab apa tu? Okey, sebabnya saya sebenarnya macam ni. Saya tak faham tentang tajuk Al-Qad ni. Saya kurang faham. Mungkin bukan saya seorang, mungkin ada di kalangan yang lain pun macam kurang faham. Ada yang sama-sama, ada yang tak tahu, ada yang tak tahu pun pasal Al-Qad ni. Jadi saya nak kita bahaskan tentang Al-Qad ni. Boleh tak? Boleh insyaAllah. Boleh. Kalau boleh kan, apa kata yang tahu pasal definisi, pasal maksud Al-Qad ni, boleh tak tolong terangkan? Okay. Biar saya terangkan pasal definisi Al-Qad ni. Okey. Definisi Al-Qad. Al-Qad dari segi bahasa bermaksud Al-Qad. Okay, Al-Qad ni kira dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Melayu dia potong. Okay. Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang dinamakan qad. Kerana pemberi hutang dia mengambil sebahagian dia, bukan semua harta dia yang ada, sebahagian harta dia untuk diberikan kepada penghutang. Okay. Dari segi istilah pula, Al-Qad merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemberi hutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penambahan. Contohnya, saya ni tak ada duit untuk nak beli motor lah. Saya pun pergi bank pinjam duit untuk membeli motor tu dengan harga tersebut lah. So, pihak bank dia akan bagi jumlah yang cukup-cukup untuk beli motor tu je. Bukan semua duit bank tu bagi kat saya. Dia cukup-cukup je untuk beli motor tu je. So, bila dah selesai buat pembayaran semua, kiranya motor tu kalau kita tak bayar, dia akan jadi milik bank lagi. Bila kita dah habis bayar, walaupun kita bayar ansur-ansur, lama-lama duit tu mencukupi untuk pembayaran balik. So motor tu akan jadi milik kita balik. Satu contoh lain seperti saya nak pinjam kereta lah. Pinjam kereta dengan Tuan Haji lah contohnya. Boleh? Jangan macam tu. Boleh lah. Jadi saya pinjam kereta, Tuan Haji bagi kereta tu macam itu dalam keadaan yang sempurna. So saya pun kena pulangkan dalam keadaan sempurna. Jadi kalau ada masalahnya, kita lah tanggung. Takkan kita dah pinjam barang orang pula tanggung. So macam balik kepada pinjaman tadi, bila kita buat pinjaman, bank pun dah bagi pinjam. So pihak bank pun tidak boleh menambah bayaran tersebut. Tidak boleh memberi tambahan. Sebarang tambahan terhadap barang atau wang yang diberi pinjam adalah ditegah dalam Islam kerana ia dianggap sebagai riba atau lebihan yang tidak mempunyai ganti yang dikenakan oleh pemberi pinjaman sementara menunggu bayaran balik. Orang yang berhutang mempunyai tanggungjawab untuk memulangkan barang sama atau serupa dengan apa yang dipinjam tanpa apa-apa tambahan terhadap harta yang dipinjam. Itu kebiasaannya. Barang yang menjadi objek bagi akad qad ialah
wang atau lain-lain medium pertukaran yang diterima oleh orang ramai. Al-Qad dikategorikan sebagai akad tabaruk, iaitu kontrak yang berteraskan kepada konteks kebajikan. Ini kerana faedah atau manfaat daripada transaksi yang berlaku hanya diperoleh oleh satu pihak sahaja, iaitu penghutang. Okay, faham tak? Faham. Okey, Ada nak tanya sikit. Okey. Tadi dikatakan potongan, betul? Maksudnya potongan. Okey, di potongan tu dimasukkan maksudnya macam mana tu? Maksudnya harta keseluruhan tu dipotong separuh untuk bagi ke macam mana? Potongan ni, okey, dia macam ni. Saya nak pinjam, okey, duit awak ada RM10,000. So saya nak pinjam dalam RM7,000. Okey, RM10,000 tu kita potong, ambil RM7,000 je. Kita tak ambil semua. Panggil potongan. Okay, potongan harta tu lah. Potong harta yang awak ada lah. Duit Okey. Okey, faham. Tak apa lagi soalan? Okey, setakat ni saya tak ada. Tak tahu yang lain. Yang lain ada ke? Tak ada, sebenarnya tak ada. Okey, tak ada. Seterusnya saya nak tahu tentang dalil Al-Qad ni. Siapa yang tahu boleh terangkannya? Dalil pula Saya terangkan apa yang saya tahu sedikit lah. Sedikit sebanyak tentang dalil ni. Yang mana saya akan membacakan sedikit potongan ayat daripada Al-Quran. Minta maaf lah kalau suara kurang merdu. Okey. Tak apa. Okey. Saya mulakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adhafan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dipetik dari surah Al-Baqarah ayat 245 yang bermaksud, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan dan melapangkan rezekinya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Selain itu ada juga dalil yang lain tentang Al-Qad ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Shadaqallahul azim. Dipetik dari surah Al-Baqarah ayat 282 yang bermaksud, hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu yang tertentu, buatlah secara tertulis. Yang mana ayat ini menjelaskan tentang kalau kita melakukan setiap transaksi ataupun pinjaman hutang piutang ni, hendaklah kita menulis ataupun mencatat akan ia, supaya kita sebagai manusia kan lumrah kita pelupa, supaya kita ni tidak menyusahkan sebelah pihak. Kita patut menulis ataupun mencatat berapa banyak kita melakukan transaksi tersebut, supaya tidak menyusahkan pihak peminjam ataupun yang berhutang tu. Okey. Dalil yang lain pula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dzu 'usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan juga dipetik dari surah Al-Baqarah ayat 280. Maksudnya ialah, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Menurut ayat ni ialah, jika orang yang berhutang dengan kita tu, dia belum lagi mempunyai rezeki ataupun harta yang lebih untuk membayar dengan kita,
maka kita hendaklah harus memberikan dia lebih masa lagi untuk dia mencari, berusaha mendapatkan rezeki tersebut. Janganlah kita terlalu ni, kita harus memberikan waktu untuk dia. Dan juga seterusnya, dalil yang seterusnya ialah dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Surahul Azim. Dan maksudnya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 ni menyatakan bahawa kita haruslah tolong menolong sesama manusia dalam keadaan apapun. Apabila orang tu membutuhkan pertolongan, kita haruslah menolong. Tapi jangan pula kita menolong orang melakukan keburukan, kejahatan dan maksiat. Maka kita tolong tu dalam perkara yang baiklah. Dan juga yang dalil yang terakhir ialah dalam surah Al-Hadid ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Surahul Azim. Dan maksudnya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Di sini nampaklah apabila kita mempergunakan harta kita ataupun rezeki Allah berikan tu di jalan Allah untuk kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita tu dengan kebaikan kita tu dengan pahala. Okey, sekian. Yang seterusnya, siapa yang tahu tentang mazhab ataupun pendapat ulama boleh teruskan. Okey, yang ni saya tahu. Saya akan terangkan sedikit lah tentang hukum dan pandangan ulama mazhab. So dekat sini ada 4 mazhab lah kita boleh ambil, dan semua pendapat tu semua berbeza-beza lah. Semua berbeza-beza, dan setiap pendapat yang diorang bagi ni ada manis baliknya. Okay, yang first sekali saya ambil mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i ni memang majoriti. Kalau di Malaysia kita memang pakai mazhab ni lah. So dekat sini dikata penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh muqtarid. Tadi ni apa pula? Muqtarid tu adalah pihak yang berhutang, maka pihak yang menghutangi makruh menerimanya. Okay, so di sini kita boleh kita boleh tahu di mana yang pihak yang berhutang dia macam ada penambahan hutang dalam tu, dia boleh hutang, dia makruh untuk terima hutang tu. So makruh ni dia boleh dimaksudkan dengan dia macam tak elok lah, elok untuk kita terima. Macam tu lah. Okay, so yang kedua pula, yang kedua ni adalah mazhab Hanafi. Dia menyatakan bahawa al-qad ni yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram sama sekali jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Mukrid haram mengambil manfaat. Mukrid ni adalah pemberi pinjaman tu lah. Dia macam tu. Mukrid haram mengambil manfaat dari al-qad dengan penambahan jumlah pinjaman lebih jika disyaratkan, kecuali ada kecuali dia, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi di sini, tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dan tidak merugikan orang lain, maka tidak ada salahnya. Dan sebagai contoh, kita boleh ambil daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dia memberi Abu Bakar unta yang lebih
dari unta yang dipinjamnya. So di sini apakah dipinjam unta. So bila nak Rasulullah SAW nampak dibagi unta yang lebih baik lah, macam lebih bagus daripada unta ni lah, lebih kurang macam tu lah. Okay. So yang ketiga pula adalah mazhab Maliki. Hutang yang bersumber dari jual beli penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Tapi dalam hal hutang piutang al-qad pula, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan kerana telah menjadi kebiasaan masyarakat, hukumnya adalah haram. So di sini kalau ada macam syarat bagi macam al-qad kan, so dia memang terus jatuh hukum dia jadi haram. Dan juga penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan masyarakat baru boleh diterima. So di sini tidak ada syarat dan tidak ada apa-apa yang boleh menghalangi, baru boleh diterima dan tak jatuh haram. Dan mazhab yang terakhir sekali adalah mazhab Hambali. Terdapat dua riwayat dan yang paling sahih adalah pendapat yang menyatakan boleh tanpa kemakruhan. So di sini macam al-qad ni lah, pinjaman kan, terdapat dua riwayat tu. Jadi kalau macam kita pinjam, dia tak ada apa-apa hukum lah, tak ada macam makruh ke haram kalau dari mazhab Hambali lah. Itu yang kita boleh tahu daripada ni. Okay, itulah daripada saya. Okay, ada siapa-siapa tahu tak pasal rukun dan syarat? Saya kurang faham sikit lah. Okay, saya tahu pasal rukun dan syarat al-qad ni lah, ayat tu pinjaman. Okay. Okay, sebelum tu saya nak ceritakan tentang syarat dan rukun al-qad. Okay, syarat dan rukun al-qad ni dia mempunyai 4 syarat, iaitu yang pertama peminjam, yang kedua pemberi pinjam, yang ketiga barang atau objek yang ingin dipinjamkan, yang keempat adalah ijab dan kabul. Okay, macam Naku dia tadi cakap, al-qad ni adalah sejenis pinjaman. Okay, apabila ada pinjaman, maka adalah syarat yang perlu dipatuhi di dalam pinjaman tersebut. Okay, yang pertama syarat ni adalah perlu ada peminjam. Okay, syarat bagi peminjam pula adalah pihak peminjam harus seorang yang ahliah muamalah, iaitu dia haruslah balik. Kedua, dia berakal, dia waras, dan yang terakhir dia tidak maju. Iaitu tidak maju ni maksudnya secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri. Sebagai contoh macam budak-budak yang belum balik, dia tak nak ataupun bayi dia tak nak atur hartanya dengan sendiri. Okey, seterusnya adalah pemberi pinjam. Pemberi pinjam atau nama lain dia mungkin. Syarat pemberi pinjam pula adalah pemberi pinjam haruslah seorang yang ahliat atau baru, iaitu maksudnya layak bersosial. Dekat sini maksudnya pemberi pinjam tu perlulah mempunyai kecekapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak. Menurut pandangan syariat, dalam al-qad, seorang mukrid ataupun pemberi pinjam perlulah meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Contohnya macam ahli dia nak pinjam barang Ahmad, lepas tu Ahmad mestilah bagi barang kepada ahli tu tanpa ada paksaan daripada orang lain ataupun pihak lain untuk meminjamkan barang dia. Okay, jadi kat sini peminjam dan peminjam adalah syarat yang penting dalam proses al-qad, kerana kalau tak ada peminjam dan peminjam, maka tidak terjadilah proses pinjaman atau al-qad tersebut. Okay, selain itu menurut Imam Syafi'i, ada 4 orang yang tidak boleh melakukan al-qad ataupun pinjaman ni. Yang pertama ialah anak kecil yang belum mumayyiz. Maksudnya anak kecil yang belum balik, dia tidak dibenarkan untuk melakukan proses al-qad.
Yang kedua adalah orang gila. Yang ketiga adalah hamba sahaya walaupun mukallaf. Dan yang keempat adalah orang buta. Okey, seterusnya syarat yang seterusnya dalam syarat untuk dalam syarat Al-Qad ialah objek ataupun barang yang ingin dipinjamkan. Okey. Syarat barang tu adalah barang yang digunakan sebagai objek dalam Al-Qad seharusnya diakad salam dahulu sebelum dibagi pinjam. Ini kerana dengan membuat akad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan kepada peminjam. Jadi syarat bagi barang tersebut pula adalah yang pertama, barang itu merupakan benda yang bernilai. Yang kedua, barang itu dapat dimiliki. Yang ketiga, barang itu dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang telah ada pada waktu penjajahan dilakukan. Kalau tak ada waktu penjajahan dilakukan, maka tidak terjadilah akad tersebut ataupun perjanjian tersebut. Jadi barang pun penting dalam proses perjanjian tersebut. Kalau tak ada barang pun tak boleh nak lakukan perjanjian. Okay, yang terakhir adalah ijab dan kabul ataupun bahasa lain dia adalah siwat. Okay, syarat dalam maksud ijab dan kabul adalah ijab adalah pernyataan dari pihak yang berhutang, manakala kabul pula adalah penerimaan dari pihak yang berhutang. Syarat bagi ijab dan kabul adalah ucapan dalam ijab dan kabul harus dilakukan dengan jelas dan padat yang boleh dipahami oleh kedua-dua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahfahaman antara dua pihak dalam proses zaman ataupun proses akad tersebut. Sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya, korang tahu tak pasal Al-Qad ni nak Aplikasi dalam sistem muamalah. aplikasikan dekat muamalah mana? Pak bijak tak boleh baca fikiran tu. Okay, tak apa, itu biasa saya terangkan Okey, aplikasi dalam sistem muamalat. Okey, dalam apa yang kita tahu sekarang ni, dalam kat dunia ni, IT semakin berkembang. Betul. Daripada tak ada laptop, kita ada laptop. Jadi mula-mula PC. Lepas tu dia ada laptop pula. Komputer riba yang senang bawa. Lepas tu ada iPad. Ada pula smartphone. Macam tu juga aplikasi. Apa yang dikatakan aplikasi dalam sistem muamalat? Okey. Okey, apa yang kita tahu sekarang ni, bank macam dulu sebelum adanya sistem ni, banyaklah orang pergi bank untuk buat transfer, pergi bank untuk ni, untuk itu, untuk harian lah, untuk bayar bil apa semua. Tapi bila diorang buat je satu transaksi ni, jadi dia memudahkan kita. Yang itu dipanggil e-commerce atau dalam bahasa Melayu punya e-dagang. Jadi dengan cara ini dia memudahkan kita buat kita punya pekerjaan harian. Atau bulanan lah, bayar bil bulanan, takkan harian pula bayar bilan. Okey. Apa kena mengena itu okey, sebelum bukan mengena pula. Okey, itu adalah dia punya ni. Okey. Dia punya selain aplikasi yang ada macam Shopee. Okey, Shopee. Okey, dalam macam tadi kita flashback balik kepada rukun kan. Rukun kena ada akad. Betul tak? Kita kena berjumpa orang tu, kita kena berdepan lah. Tapi kalau Shopee macam mana pula? Macam mana kita nak berdepan dengan orang tu? Contoh orang tu kat Terengganu. Saya dekat sini lah, kat Kelang. Macam mana nak berdepan? Bukan. Ini yang peniaga. Jadi macam mana kita nak ni? Itu semua kena ada dia bila menggunakan dalam aplikasi dalam sistem muamalat ni, kita tidak perlulah untuk berdepan. Dia adalah cara-cara dia untuk melakukan tu. Okey, itu adalah dia punya aplikasi. Okey, apa kena mengena pula dengan Al-Qad? Okey, contoh Al-Qad ni memberi pinjaman. Okey, meminjam. Okey, contoh Nakiuddin nak pinjam. Kata nak pinjam 10,000. Okey, Nakiuddin dekat Terengganu. Saya pula dekat Kelang. Kalau macam mana kita nak berdepan? Susah kan?
Jauh. Sekarang PKP tak ada tanda negeri. Jadi susah nak bagi. Okey. Jadi dengan cara aplikasi e-dagang ni atau orang kata kalau dah bank ni online banking lah katakan. Okey, kat situ dah mudah. Saya transfer dekat Nakudin cukup bulan, dia bayarlah. Sebab transaksi sekarang ni memang mudah. Tidak perlu nak bertemu antara dua pihak. Ini memang kata dah memudahkan kita punya pekerjaan harian lah. Tapi bahawa ni bisa ada syarat atau tindakan yang ditetapkan untuk menyempurnakan kontrak. Atau dipanggil akad bain al-ghaibin. Okey, faham ya? Faham tak tentang aplikasi dalam sistem muamalat ni? Ke ada tak faham ni? Saya nak tanya boleh tak? Okey, alhamdulillah faham. Nak tanya? Oh, seram. Okey, tanya. Saya kurang faham lah. Jadi bagaimana kita nak mengaplikasikan Alkod ni dalam sistem perbankan? Macam mana dah? Maksudnya? Macam mana nak mengaplikasikan Alkod ni dalam perbankan? Okey, kalau dalam bank kan, bank membuat pinjaman, katakanlah nak pinjam bank RM100,000. Adakah awak akan ambil RM100,000 cash untuk awak bawa benda tu? Bahaya kan? Kat situ bahaya. Jadi apa guna aplikasi ni? Okey, macam online banking, macam ni bank kan. Okey, tak apa. Dia masukkan dalam bank. Okey, saya kata awak nak bayar bil. Nak bayar tu tak perlulah awak nak pergi bank, cucuk duit, keluarkan sikit-sikit, lepas tu transfer pula dekat sini, lepas tu transfer kat situ. Okey, itu gunanya online banking, itu gunanya e-dagang. Dekat sini awak boleh transfer menggunakan aplikasi saja, menggunakan smartphone, boleh gunakan laptop atau PC. Dekat sini kata dah senang kerja untuk transfer ke semua yang awak nak buat transaksi tu. Faham tak? Ke ada yang kurang faham lagi? Maksud saya mengaplikasikan tajuk Alkod bukan dalam bentuk aplikasi. Maksudnya mengaplikasikan ataupun menggunakan Alkod ni dalam bank itu tersebut. Macam mana tak kurang faham? Boleh tak lebih terperinci sikit? Menggunakan Alkod ni untuk disistemkan dalam bank tersebut. Menggunakan aplikasi ni lah. Bukan aplikasi, menggunakan Alkod ni digunakan ataupun mengaplikasikan digunakan dalam bank tersebut. Alkod ni beraksi dalam bank tersebut. Digunakan secara macam mana? Kalau kebiasaan bank kan, kalau tak silap saya, kalau kebiasaan bank kan diguna riba. Jadi kalau dengan Alkod ni kan tiada riba. Okey. Jadi nak mengaplikasikan dia. Menggunakan dengan sistem Alkod di perbankan tu. Rasanya tadi Nakudin dah terangkan pasal benda ni. Nakudin dah terangkan macam mana sistemnya Alkod dalam perbankan. Dia dah terangkan macam mana benda ni berlaku. Okey, macam apa yang saya faham tadi Nakudin kata, bila dalam Alkod dalam perbankan ni, kata nak buat pinjaman dengan bank untuk beli motor. Kata Nakudin dia nak beli motor. Kata nak beli motor tu RM10,000. Okey, dia bagi RM10,000, awak beli motor tu. Okey, motor tu bukan milik awak lagi, tapi masih milik bank. Sebab apa milik bank? Sebab pinjaman duit tu adalah duit bank. Jadi motor itu adalah motor milik bank. Macam mana ada milik awak? Okey, awak kena habiskan bayaran dekat bank. Macam mana awak pinjam, macam itulah kena ni. Selepas habis bayar, baru jadi hak milik awak, dapatlah nama awak. Faham tak? Faham. Okey. Dia tak fokus ni. Tadi dah terang tak fokus. Bukan tak fokus. Nak lambatkan durasi. Okey. Durasi kurang penuh lagi. Okey, tahu. Okey, takkan dia faham tak?
Faham. Alhamdulillah. Okey, kalau faham, itu sajalah nak terangkan pasal aplikasi dalam sistem muamalat ni. Okey, tak ada soalan lagi kan? Okey, durasi pun dah cukup dah ni. Adulah, jangan jujur sangat. Okey, tak apa sebagai tadi. Okey, kita tutuplah. Kita tutuplah kita punya perbincangan tentang Al-Qad ni. Terima kasih kepada kawan-kawan sebab terangkan. Jadi saya pada faham, yang lain pada faham Okey. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.